Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Boleh dengar suara saya dengan clear? Boleh. Boleh cikgu. Alhamdulillah. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey. So, pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada yang datang awal. Okey. Selalu masuk kelas awal tu. Belum saya share link je terus dah masuk. Bagus sangat. Okey. Dan yang kedua saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menyiapkan tugasan PPT di Google Classroom. Okey. Kerana anda tahu apa itu adalah metod untuk cikgu semak jawapan anda, tugasan anda. Jadi tolonglah selesaikan tanggungjawab anda. Okey, kalau anda tak siapkan tugasan Google Classroom tu macam awak berhutang dengan cikgu lah kiranya, kan? Okey. So hari ni kita nak sambung pelajaran kita. Okey. Okay, nanti kalau ada kawan-kawan yang tak dapat masuk, inform saya ya. Sebab saya tak dapat tengok lagi dah. Okay, so ini kelas kita hari ni. Sekejap saya screenshot sikit. Okay. So kita punya learning standard. Okay, yang kita nak buat adalah 2.1.2. Apa tu? Cari apa tu? Menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain menggunakan pelbagai kaedah. Betul ke? Saya rasa macam pelik je. Okay. Okay. Oh, ini saya nak recall. Okay. Nak recall previous class. Okay. Hari tu kita dah buat penukaran asas dan anda pun dah jawab tugasan dekat GC. Bagus. Alhamdulillah. So kita recall sekali lagi sahaja ya. Okey. Contoh ini yang kita guna dekat buku teks. Contoh buku teks anda. Okey, 563 asas 10. Kita nak buat pembahagian menggunakan algorithm method. Okey. Algorithm method kita divide by 5. Then the balance. Okey. Baki dia kita letak di sini. Okey, sampailah jadi kosong. Then kita baca nilai daripada bawah ke atas. So the answer will be 4223 base 5. Okey, ini untuk asas 5. Kalau asas 8, kita bahagikan dengan 8. Guna algorithm method juga, bahagikan dengan 8. Kemudian sampai balance kosong, kita baca daripada bawah ke atas. So 1063 asas 8. Okey, boleh ingat Ingat Okey, next. Okey, ini kita tukar daripada suatu asas kepada asas 10 dan kepada asas yang lain. Okey, so mula-mula daripada asas 6. Contoh soalan ni, nak tukar ke asas 10. Ini standard lah. Kita gunakan nilai tempat. Okey, place value. Okey, kemudian kita tambah, so kita akan dapat number value. Okey, 135 asas 10. Nak tukar ke asas 9, bahagilah dengan 9 sampai nilai dia kosong. So dekat bawah ni kita baca daripada bawah ke atas. So 160 asas 9. Okey, boleh? Boleh? Ingat lagi? Ingat ke tak ingat? Harap-harap anda dah selesaikan nota kedua-dua ni. Okey, sebab dia ada technical skill lah kan, nak tukar satu asas ke asas yang lain, especially yang tak boleh pakai kalkulator. Jadi buatlah berulang-ulang kali sampai anda betul-betul mahir. Okey, dan barulah anda boleh jawab soalan penyelesaian masalah. Okey, now barulah kita masuk how to change number. Okay, how to change number base 2 to base 8. Okay, so ini kita sambung muka surat 43. Okay, muka surat 43. Okay, how to change number base 2 to base 8. First, separate each of 3 digits in base 2 from right to left.
Okay, ni kiri kan? Okay, right to left. Okay, sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 digit kita pecahkan dia. Kemudian determine the sum of digits value from the combination of the 3 digits in base 2. Okay, kat sini saya dah bagi table. So senang nak tukar ya. Last sekali barulah kita combine number in base 8. So ini 3 step yang kena ingat. Pecah 3, tentukan nilai, kemudian combine dalam asas 8. Okay, boleh? Okay, so untuk soalan yang pertama. Tukarkan nombor asas 2 kepada nombor asas 8. Okay, 110, 111. Kita pecah 3. Okay, 110, 3 kan? Next. 111, 3 juga kan? Okay. Kemudian dapat ini bila kita nak tukar dia punya value. Okay, value dia kita akan dapat 1 darab 2 kuasa 2, 1 darab 2 kuasa 1, 0 darab 2 kuasa 0. Okay, boleh ke? Kemudian 111 pun sama. Okay, 111 kita buat 1 darab 2 kuasa 2, 1 darab 2 kuasa 1, 1 darab 2 kuasa 0. Okay, kemudian dapatlah nilai sini ya. 2 kuasa 2 adalah 4 tambah dengan 2. Ini 0 darab 1, 0 kan? Okay, sebelah sini kita dapat 4 tambah 2 tambah 1. Okay, so kita dapat 6 dan 7. So jawapannya adalah 67 asas 8. Okay, cuba tengok 1 minit. Okey. Ada soalan nak tanya di mana-mana? Setakat contoh yang pertama ini. Boleh ke? Okey ke Boleh, tak okey? faham. Boleh clear. Alhamdulillah. Okey, bagus. Ni yang terror-terror ni. Okey, yang tak terror boleh tak? Ada tak yang tak terror? Okey, kalau tak boleh, bagi tahu saya. Okey, kalau malu nak cakap dalam kelas, nanti PM tepi pun boleh, tak masalah ya. Okey, so kita tengok soalan yang kedua. Ni ada soalan yang kedua kat sini ya. Okey, soalan yang kedua untuk B. Step ni kita ingat Okey. Ini satu je tinggal. Okey, so tadi kita kata kita separate dia 3 digits kan. So saya letak 001. Next 101 dan next 101. Okey, sudah pecah? Sudah pecah, nampak? Sudah pecah. Okey. So 001. Okey, 001 asas 2 dalam asas 8 adalah 1. Okey. 101 ini. Okey, adalah 5. 101 pun 5. Okey. Ini nak guna Cikgu, ya. kena hafal ke benda tu? Benda ni tak payah hafal. Kalau tak nak hafal, kita pakai gaya beginilah tadi. Alamak, saya nak tengok next. Oh, rupanya kena klik balik. Kalau boleh hafal lah. Kalau tak hafal, gunalah kaedah ini. Okey. Digit value. Okey, macam cikgu. mana kita dapat 5 tadi? 2 kuasa 2, 4 tambah 1. So dapatlah 5. Kan? Tak payah hafal pun boleh. Okey, orang kata alah bisa tegar biasa. Lama-lama buat, lama-lama terus tengok digit pun kamu dah tahu nilai dia. Okey. Kalau boleh hafal, alhamdulillah. Okey. Saya kena tekan lagi. Oh, cikgu boleh nampak chat. Chat saya boleh nampak. Tapi kalau panjang-panjang saya tak nampak. Okey, marah ke? Tak apa Andrew pula Eric, it's okay. Bagusnya ada pelajar-pelajar ASK kat sini sebab boleh bantu pelajar-pelajar RBT yang lain yang belum pernah belajar ini. Maksudnya belajar kali pertama. Okey. Saya last year pun masa saya belajar
Tajuk ini pun saya belajar bersama pelajar-pelajar yang ambil ASK juga. Honestly cakap ya. Okay. So kalau kita dah hafal table, nampak kalau kita dah hafal table, nampak step dia lebih senang berbanding yang tadi. Kan? Tadi step dia jadi panjang-panjang. Nak pecah 3 digit tu jadi panjang working dia. Untuk yang ni kalau kita hafal nampak kemas dia, sekejap dia dah dapat jawapan. Itulah kelebihannya kalau kita menghafal table ni. Okey. Boleh? Untuk soalan yang kedua. Di muka surat 44. Boleh. Okey, alhamdulillah. So saya proceed muka surat yang seterusnya. Okey. Sorry, saya gelakkan Cikgu Sandra. Okay, so next muka surat 44. How to change number in base 8 to base 2. Okay. Soalan. Step yang pertama kita buat macam tadi, separate each digit in number base 8. So kita tukar kepada base 8, lepas tu kita convert pula each digit to a number base 2. Sorry, typo sini, to a number. Dan kita combine all the digits to form a number in base 2. Okay, apa yang kamu tulis tu? Ada tulis apa-apa ke? Kalau saya tak layan, would they ask us to change like base 2 to base 6 or like change base 2 to base 9? Ya. Soalan boleh keluar apa-apa base pun. Okay. So just be ready lah. Okay. So harap kita mahir lah. Okay. So ini kita nak tukar kepada digit dalam base A. Okay. Okay. 5. Base 8 tadi 5 adalah 101. 1 adalah 001. 7 adalah 111. Tengok kalau kita guna kaedah ni senang lagi cepat. Instead of kita buat pembahagian algoritma, bahagi dengan 8, panjang sampai nak jadi kosong kan. Okay, so sebab itulah pelajar-pelajar ASK kata lebih baik hafal table. Okay, sebab kalau hafal, sekejap dia dah dapat jawapan. Cikgu, table tu senang je nak hafal rupanya. 01, 10, 11, 01, 10, 11. Yes. Orang kata pun kedudukan dia. Maksudnya bila kamu dapat kertas soalan, kamu tulis dulu yang tu. Okay, yang tu tak dianggap meniru. Okay, boleh ke conteng kita depan ni? Boleh, tak ada masalah. Kamu dah bayar kan? Boleh, tak ada masalah. Ya, betul Hyulin. 1 tambah 1, 1 kosong. Tapi 1 kosong nilainya 2. Macam tu lah. Tambah sahaja. Tak apa, slow cuba faham. Okay, so table ni jangan salin, buat sendiri. Kan? Malam ni nak buat nota ataupun habis saja kelas nanti kamu nak buat nota, buat perlahan-lahan. Okay. Dan dapatlah jawapan dia. Betul Eric. Okay, so 517 sama dengan 10 10 01 111. Salin balik sahaja. Siap. Cepat kan? Lagi mudah kalau kita hafal. Okay. Next, 725 pula kita tengok contoh kedua. 725. 7. Apa 7? Cuba tulis dulu jawapan. Nak tengok apa kamu dapat. 111. Okay, 2. 010. Okay, 5. 101. Dan kita combine. Senang kan? Kalau kita hafal memang senang. Yes, Google. Very good. Anissa. Okay. Okay, bagus. Zeti pun boleh tulis. Okay, thank you kerana menjawab. Bagus. Okay. Kan? Nampak bila kita hafal table, senang saja. Sangatlah senang. Okay. Okay, ini yang melibatkan asas 2 dan asas 8. Okay, asas 2 ke asas 8, asas 8 ke asas 2. Dua-dua pun kamu boleh buat. Tak ada masalah, senang. Okay. So ini ada lagi table dekat buku teks kamu. Ke surat 44. Ini adalah asas 2 kepada asas 10 kepada asas 16. Asas 16, bila dah habis sampai nombor 9, dia tukar jadi A, B, C, D, F.
Okay, so ini digit-digit yang diwakili. So kalau mewakili F dalam digit asas 16, sebenarnya dia adalah 1111. Okay, bila asas 16 kamu tengok ya, digit dia kita guna 4. Tadi kita pakai 3 kan. Untuk asas 16 kita pakai 4. Tapi kedudukan dia masih sama. Nampak? Perasan tak? Sama kan macam tadi kan? 1011111. Tadi sampai 7 sahaja. 111. Okey, sebab tu kita pakai 3 digit saja. Bila asas 16 dia lebih daripada 7. So next nombor yang ke-8 adalah 1000 dan seterusnya. Ini untuk asas 16. Okey. Boleh? Boleh ke? Ada masalah? Boleh. Boleh, alhamdulillah. Okey, mari kita teruskan lagi. Okay, now 2.1.2. Okay. Perform calculation involving addition and subtraction of numbers in various bases. Okay. So minta maaf untuk yang English punya, saya guna buku yang flip-flip tu, screenshot memang tak clear. Macam yang Malay version ni saya dapat daripada version yang tak ada jawapan. Semua contoh dekat dalam booklet tu tak ada jawapan. Okay, jadi sebab tu saya guna yang Malay version. Tapi last week ada orang complain dia lambat bila saya tunjuk in Malay dia lambat nak menangkap. Jadi saya macam rasa bersalah pula lah. Okay, jadi tak apa saya cuba. Tadi saya ambil buku teks flip. Okay, bila ambil buku teks flip dia punya kualiti kurang sikit. Okay, so saya minta maaf. Tapi tak apa, bersama anda ada buku teks, so tak ada masalah ya. Okay, macam mana kita nak buat pengiraan dua operasi tambah dan tolak? Okay, dalam pelbagai asas yang pertama, kita boleh gunakan bentuk lazim, iaitu kita tulis nombor tu secara menegak. Ingat bentuk lazim kita buat matematik, tambah atas ke bawah. Itu bentuk lazim. Tolak pun atas ke bawah. Tolak kalau tak boleh pinjam, pinjam sebelah. Okey, dengan asas yang sama. Itu bentuk lazim. Okey. Yang kedua, kita guna kaedah penukaran nombor dalam satu asas kepada asas 10. Okey, apa-apa pun nombor, base balik kepada base 10, baru senang kita nak solve. Okey. So, using vertical form, the first method, and the second method is conversion of numbers in a certain base to base 10. Tukar kepada base 10, lepas tu tukar kepada asas tu. So, 2 kali kerja. Okay. So, nanti kamu tengoklah cara mana yang kamu terror, kamu gunakan kaedah tu. Okay, saya tak tetapkan mesti kena guna kaedah bentuk lazim. Tak, ikut kamu. Okay. Mana yang kamu senang, kamu rasa kamu boleh ingat, kamu gunalah kaedah tu. Okay. So, mari kita tengok. Ini caranya kalau guna bentuk lazim. Kalau kita guna kaedah bentuk lazim, bila kita tambah digit tu bermula daripada kiri ke kanan, sama macam kita buat operasi tambah tolak biasa, kiri ke kanan. Okey. Hasil tambah digit tu sebenarnya dalam asas 10 ditukar balik ke asas yang dia nak dalam soalan. Kalau nak asas 8, contoh 10, tukar balik ke asas 8 dapat berapa. Proses ini akan berulang sehingga semua digit dalam nombor selesai ditambah. Okay, sama macam kita buat operasi apa orang kata bentuk lazim. Sampai habis semua nombor ditambah, selesailah. Okay. Kaedah yang kedua, bentuk penukaran asas, kita kena tukar kepada asas 10 dahulu, lepas tu barulah buat operasi tambah, lepas tu last sekali tukar ke bentuk asas yang dia nak. Apa soalan nak dalam bentuk apa, kita tukar ke itu. Macam tu lah. Okay, sekejap saya screenshot. Okay, next. Mari kita tengok contoh 10 di muka surat. Contoh 10 muka surat 46. Okey, muka surat 46, contoh 10. Okey, ini saya ambil daripada textbook English yang saya guna flip tu, jadi dia punya kualiti dia kurang sikit, saya minta maaf. Okey. So, dia nak buat operasi tambah 110 asas 2 dengan 111 asas 2. Okey, mari kita tengok digit by digit. Okey, ini kita tulis bentuk lazim macam biasa. 0 tambah 1 dapat 1. Tak ada masalah. Okey. 1 tambah 1 sebenarnya dapat 2. 2 itu dalam asas 10. Bila kita guna asas 2,
Asas 2. 2 itu diwakili oleh 1, 0. Okay. Jadi nampak ni dia tulis ayat sini. Write 0 in the answer space. So tulis 10. Akan tadi 1, 0. Bukan 10, sorry. 1, 0. 0 tulis sini. 1 naik atas. 1 is carried forward to the next place value. Boleh faham kat situ? Boleh faham ke? Okay. So ada dua kerja. Tak faham. Tak faham. Okey, tak faham. Macam ni 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1 sebenarnya 2. Okey. 2 dalam asas 2 tak boleh tulis 2. Kita tulis sebagai 1, 0. Okey. So 1, 0 itu 0 kita letak dekat answer space. Tapi 1 tadi tak boleh letak kat tepi ni. Kena naik ke atas. Macam kita buat bentuk lazim kan. Bentuk lazim kalau kita tambah 7 dan 6 jadi 13. 3 taruh bawah, 1 naik atas. Okey. Okey, kemudian next. Next is 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3. Okey. 3 dalam asas 2 kita tak tulis 3. Kita tulis 1, 1. Okey. So 1, 1 tulis kat sini. Sepatutnya 1 ini carry out to the next place value. Tapi next place value dah tak ada apa nak ditambah. So teruslah automatik saya letak 1 kat depan. So dapatlah jawapan dia 1101 asas 2. Okey. Tengok 1 minit dulu. Okey. Tengok 1 minit. Okey. Kat sini ada penerangan. Perform addition as usual and convert the values in base 10 to base 2. So dekat sinilah. Maksudnya bila kita tambah tu, kamu kena pakai otak untuk tukar terus kepada asas dia. Okey. So bila tukar asas, samalah. Ini yang senang ni asas 2. Okey. Nanti asas yang lain pun sama juga. Okey. Kalau asalkan ada table bersama anda, saya rasa anda boleh buat, tak ada masalah. Okey. Nanti lama-lama dah terror lah. Okey, boleh. Ini metod yang pertama. Okey, ini metod yang pertama. Okey, untuk metod yang kedua, conversion of base. Okey, daripada 110 kita tukar kepada asas 10 dahulu. Okey, 111 pun tukar ke asas 10. Okey, contoh 110. 110 is 6. 111 is 7. Okey, so tambahkan dia. Tambah. Okey. Okey, ni dalam asas 10. Dah tambah, kita nak tukar balik ke asas 2. Bahagi. Lepas tu, bacalah digitnya daripada bawah ke atas. So, dapatlah jawapan dia. So, kamu rasa kaedah mana yang kamu senang terpulang pada kamu? Nak guna bentuk lazim boleh. Nak guna conversion base pun boleh. Okey, mana yang senang? Tapi saya rasa untuk base 2 dan base 8 yang dah ada table, lebih baik kita buat state the answer in base 2 or 10. Base 2 lah sayang. Okay, biasanya ikut soalan. Kalau ini, dia nak answer dalam base 2 lah. Kalau ini, nak answer dalam base 8. Kalau ini, nak answer dalam base 9. Okay, bagus Google. Okay, boleh? So, kamu rasa kaedah mana yang kamu lebih senang terima untuk asas 2? Vertical form ataupun conversion of base terpulang kepada kamu. Kamu suka yang mana? Sama je. Vertical. Okay. Lagi orang lain tulis jawapan kamu. Okay. Okay, kaedah 2. Oh, ada suka kaedah 2. Okay. Vertical. Okay, kaedah 2 ni macam banyak kerja sikit lah, kan? Okay, dalam perjalanan tu jangan lock lah. Kalau lock terus salah, habis lah. Okay, saya rasa vertical punya kaedah kaedah 1 tak faham, Amar. Serius Amar tak faham? Cikgu saya tak dapat. Saya dapat yang kaedah 2 je. Kaedah 2, okey. Jadi nak saya ulang lagi ke tak perlu? Tak payahlah. Tak payah ya. So Amar tak nak guna kaedah yang pertama ni. Okey. Cikgu, Ya. dari mula. Apa dah Wish? Ulang balik.
Ulang balik. Oh, okey, baik bos. Boleh bagi arahan kat saya. Okey, kita tengok lagi sekali ya. Bila kita nak tambah kaedah kaedah bentuk lazim ni, kita tambah macam biasa digit by digit. Okay. So, first one kosong tambah satu. Kosong tambah satu memang dapat satu. Satu dalam asas dua memang 001. So, letak satu jugalah. So, tak ada apa yang nak di carry forward to the next place value. Okay. So, terus saya letak satu. Kat mana mau saya? Satu kat sini. Okay. Kat sini yang jadi masalah kan? Satu tambah satu sebenarnya adalah dua. Tapi dalam asas dua, tak boleh tulis dua kat bawah. Okay. Dua ini diwakili oleh satu kosong. Okay. So, kosong saya letak kat bawah, satu naik ke atas. Okay, macam kita tambah 6 dengan 7. 6 tambah 7, 13. Kita letak 3 bawah, 1 naik atas. Betul? So, sama kaedahnya. Kemudian, 1 yang tadi daripada sebelah, tambah lagi 1, tambah lagi 1. So, dah jadi 3. Dalam asas 2, tak ada 3. 3 diwakili oleh 1, 1. So, 1 letak bawah, 1 lagi patutnya letak sebelah, tapi sebelah dah tak ada place value lain, teruslah jadi 1, 1. 1, 1. Okey, boleh ke? Dah ulang kali kedua. Darwish dan Hazmi. Cikgu nak tanya macam mana cikgu tahu yang kan tadi 1 tambah 1 tambah 1 3. Lepas tu macam mana cikgu tahu 3 tu sama dengan 1 dalam asas 2? Okey, Niha. Okey, kalau tak Ama kena tukar balik lah. 3 lah. 3 pen. Okey. 3. 2. 1. Oh, dah faham. Buruknya tulisan. Okey. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Okey, so dua-dua kaedah pun boleh. Kenapa sayang? Kalau boleh kan? Kalau boleh tak nak pilih kaedah 1 ke kaedah 2. Kalau boleh saya nak kamu faham dua-dua. Sebab saya hari ni kat sekolah, bila kat sekolah selalu terlupa nak bawa drawing tools tu. Okey? So terpaksalah menulis dengan mouse seperti manusia purba. Okey, kamu tengok macam purba sangat kan? Okey, sebenarnya kalau boleh tak nak pilih. Kalau boleh saya nak dua-dua kaedah pun kamu mahir. Sebab bila exam kan, kita pun tak tahu pada ketika itu bila kita stres yang mana satu kaedah yang kita ingat. Jadi kalau kita mahir dua-dua kaedah, senang. Okey, boleh? Okey, sebab saya pun risau juga andai kata soalan keluar lengkapkan working. Sebab kamu punya zaman adalah kebat. Jadi mungkin dia dah bagi half working. Contoh macam ni dia bagi conversion base, kamu fill in. Okay. Ada Eric, untuk kamu punya batch ada. Okay. Dulu-dulu masa PT3 2014 start, untuk apa orang panggil, lengkapkan working itu pernah keluar untuk soalan square root, square root, cube root. Okay. Manakala untuk perbezaan working. Saya tak ingat tuan bila PT3. Saya tak ingat. Contoh. Dia bagi working untuk penyelesaian kuasa 2. Okey, bila dia bagi 2 penyelesaian. Contohlah, saya tak ingat tuan bila dia keluar, mungkin 2017. Dia kata macam ni, Zurina guna kaedah ini, Ahmad guna kaedah ini. Tentukan siapakah yang buat penyelesaian dengan kaedah yang betul. Kalau salah, kat mana salah dia? Cari kesalahan dia. 3 markah je pun. Tapi maksudnya kamu kena master dan kamu kena faham working dia tu. Kamu trace siapa yang salah. Itu tak senang tu Ahmad. Itu susah tu. Sebab soalan tu dia dah bagi dah working. Working untuk 2 pelajar, Ali dengan Abu. Tapi kamu yang kena clarify. Siapa punya working yang betul, siapa punya working yang salah. Ada. Okay, tapi dah lama dah tak keluar. Jadi saya pun risaulah juga sebab zaman kamu ni kan. Okay, working saya betul. Comel. Okay, so kita proceed next. Boleh? Tak apa, jangan risau. Practice make perfect. Kalau kita selalu practice dan benda tu dah tertanam dalam otak kita,
macam mana bentuk soalan yang keluar, tak ada masalah. Kita boleh laluinya dengan tenang dan aman. Okay. So mari kita tengok next. Doakan je, ya betul. Doakan je dan yang penting kita cukup ilmu di dada. Macam kita nak pergi berperang kan. Kita nak pergi perang, kita bawa semua senjata, kereta kebal, bom semua bawa. Dan kita perang je. Okay, kalau tak cukup peralatan tu yang menakutkan kan. Okay. So ini soalan yang seterusnya untuk B. Masih lagi muka surat 46. B. Soalan ni tadi 678 tambah 175 asas 8. Okay. Saya tak keluarkan table sebab tak cukup ruang pun ya. Okay, next. Ya. Okay, next. Kita nak tambah menggunakan asas 8. Okay, again dalam asas 8, digit yang tertinggi adalah 7. Okay, kalau lebih daripada 7, kita kena tukar lah. Okay, so the first number. 3 tambah 5. Dah, baru cakap. 3 tambah 5 sepatutnya 8. Tapi dalam asas 8, kamu tengok table tadi ya. Dalam asas 8, 8 itu diwakili oleh 1 kosong. Okay. So again, kosong saya letak sini, 1 saya naik atas. Okay. Kemudian 7 tambah 7, 14 tambah lagi 1, 15. 15 dalam asas 8 adalah 17. So 7 letak sini, 1 naik atas. Okay, 6 tambah 1, 7 tambah 1, 8, again 1 kosong. So answer dia akan jadi 1080. Boleh ke? Boleh dapat? Cikgu macam mana cikgu kata tadi? 15 dalam asas 8 ialah 17. 15 ini kita tambah tadi kan. 7 tambah 7, 14 tambah 1, 15. 15 itu dalam asas 10. Okay. Again Amar. Ya. Oh, bila kita tambah dia akan jadi asas 10, lepas tu kita akan tukar jadi asas 8 balik. Dia bagilah lagi dengan 8. 8. Contohnya tulisan saya. Maafkan saya. 8, 0, 1. So dapat 17. Okay. Boleh? Okay. Kalau nombor tu adalah nombor, kalau kita tambah itu, nombor dia nombor 0 sampai 7. So tak perlu dalam nak tukar sebab valid dalam asas 8. Tapi bila kita tambah nombor tu dalam asas 10, kena tukar ke asas 8. Contoh tadi kalau katalah 1 tambah 3. 1 tambah 3 asas 8, 1 tambah 3 adalah 4 kan. So dalam asas 8 memang ada 4, so tak ada masalah lah. Kan? Boleh? Okay, seterusnya. Okay. Cikgu dah tu kenapa 15 tak boleh? Bukan dalam asas 8 ada 1 dengan 5 ke? Bila kita tambah tu di dalam asas 5, di dalam asas 10 Amar. Bila kita tambah tadi, kita tambah ni dalam asas 10. Asas 10, nombor dekat dalam asas 8 tak sama. Sebab kita tahu tadi kan, sampai 7, lepas 7 kita tak ada nombor 8. So lepas 7 akan jadi 1, 0. Lepas tu 8, 1, 1. 9 dan seterusnya lah. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Kalau sebelum 7 tu, boleh. Sebab nombor dia sama, asas 2, asas 8 dan asas 10. Boleh Amar? Okey, boleh. Saja je dia tahu. Tu boleh saja buat saja. Okay, so next. Ini pula untuk ni. Macam mana saya nak cari mouse ni? Saya nak ke next ni. Oh, okay, baiklah. Okay, ini pula kita nak tukar 673 asas 8 ke asas 10. So gunalah kaedah digit value. Digit value 11111 dapatlah 443. Kemudian 175 pun sama juga. Okay, 175. Okay, 1111 digit ditukar. Tambah semua dapatlah 125 asas 10. Dah dapat dalam asas 10, nak tukar ke asas 8, bahagi baliklah dengan 8. Itu untuk
change to base number. Conversion of base. Tukar asas nombor. Boleh? Okey. Boleh? Okey, boleh kita proceed tengok soalan C pula. Okey, C pun sama. Ini dalam asas 9. Okey, dalam asas 9 ingat Okey. 7 tambah 5. 7 tambah 5 kita dapat 7 tambah 5 dapat 12. 12 dalam asas 10. 12 dalam asas 10 bahagilah balik dengan 9. Tak boleh tulis lah. Okey, ini balance dia adalah 9, 10, 11, 12, 3. Ini balance dia adalah 1. Sekejap, bawah sangat tak boleh tulis lah. Okey, so dapat 13 asas 9. Again, 3 tulis sini, 1 naik atas. Okey, kemudian 6 tambah 3 tambah 1, 9 dapat 10. 10 dalam asas 10 adalah 11 dalam asas 9. Okey, samalah awak bahagi juga ya. Bagi 10. 9 kali 10. Okey, so dapat 11 asas 9. Okey, 1 di bawah, 1 di atas. Ni 1 tambah 8, 9. 9 tambah 7, 16. 16 dalam asas 10, bahagi lagi. So kita dapat 17. 7 dekat sini, 1 naik atas. Okey, dan 1 tambah 1 dapat 2. So jawapan dia 2, 7, 1, 3 asas 9. Okey, boleh. Kemudian conversion base sama juga. Okey, 1837 ni 111 darablah dengan 9. Digit value. Okey, so tambah semua dapatlah 1411. Next, dapatlah 626 dalam asas 10. Bahagi balik dengan 9, dapatlah 2713. Okey, boleh ke? Ada apa-apa nak tanya? Cikgu nak tanya, dia memang keluar asas 289 saja atau buku teks bagi contoh yang tu je? Sebab buku teks bagi contoh yang tu je. Asas lain pun boleh, tak ada masalah. Ikut soalan. Okey, so apa asas pun kita terimalah seadanya. Asalkan kita tahu. Okey, boleh je asas 4, boleh. Ikut je soalan nak keluar. Okey, nanti kita tengok soalan-soalan lain. Boleh sampai sini? Boleh. Okey, so kita proceed next. Tadi kita buat operasi tambah baru. Okey, now kita nak buat operasi tolak. Okey, cara dia sama juga. Okey, kamu bacalah ayat dia. Okey, ayat dia sama macam tadi. Tolak digit yang diberikan bermula daripada kanan ke kiri. Digit hasil tolak ditulis di ruang jawapan macam tadi. Hasil tolak sentiasa tidak melebihi asas yang diberikan dan nilainya bersamaan asas 10. Kalau lebih, kena tukar. Okey, proses ini akan berulang sehingga semua digit dalam nombor selesai ditolak. Sama macam tadi. Okey, kalau nak tolak, tak boleh tolak, pinjam sebelah. Ikut asas ada. Kalau asas 2, kita pinjam, jadilah 2. Kan? Dia macam nombor 10 kan, bila kita tolak, kita pinjam sebelah, kita jadi 10. Sebelah jadi 9. Okey, tapi ini ikut asas dia. Kalau asas 8, sana jadi 7, sini kita dapat 8. Ikut asas. Okey. Cikgu nak tanya, Ya. ada kemungkinan ke dia boleh jadi nombor negatif ke tak ada? Nombor negatif. Jawapan? Tak. Tak pun. Okey, dia nak uji penukaran asas. Okey. Okey, cikgu. Kemudian kaedah yang kedua sama macam tadi juga. Tukar nombor kepada asas 10 dan lakukan operasi tolak. Tukarkan semula jawapan dalam asas 10 kepada asas yang dikehendaki oleh soalan. Okey. Step dia sama macam tambah tadi. Okey. Nota ini valid untuk tambah dan tolak. Dua-dua kaedah pun sama. Okey. Next. Contoh 11 dekat buku teks muka surat 47.
Okey. Kita tengok yang pertama dulu A 4005. Again macam tadi ya. 4005 asas 6 tolak 325 asas 6. Okey, nampak? Dia nak uji operasi tambah tolak saja. Okey. So 5 tolak 5 settle, tak ada masalah. Kosong. Okey, next kosong. Tolak 2 tak boleh. So kena pinjam sebelah. Sebelah pun kosong, tak boleh. So pinjam sebelah. So sini jadi 3. Tapi di dalam asas 6, bila kita pinjam, kita dapat 6. Bukan dapat 10. Ha? Be careful. Lepas tu orang sebelah nak pinjam, dia potong, dia tinggal 5. So ini jadi 6. Cara ini adalah cara yang sama tambah tolak sekolah rendah. Okey, cuma asas yang berbeza. Okey. So now 6 tolak 2 dapat 4. Settle. Tak perlu tukar asas. Kan? Sebab memang 4 itu wujud dalam, ya betul Rama. 4 itu memang wujud dekat dalam asas 6. Okey. Kemudian 5. Cikgu Noah cakap slow-slow sikit. Saya laju ya? Okey, maaf. Okey. Sampai mana tadi? First digit okey ya? 5 tolak 5 kosong. Okey. Kosong tak boleh tolak 2. Kosong tak boleh tolak 3. 4 ye ada. Ini orang kaya, kita pinjam dengan dia. Kita pinjam dia 1, dia habis, dia tinggal 3. Kita pinjam dia 1, tapi kita dapat 6 sebab dia dalam asas 6. Okey. Disebabkan kawan sebelah pun nak pinjam, so kita tinggal 5. So kawan sebelah dapat 6. Okey. 6 tolak 2 dapat 4. Selamat. 4 memang wujud dalam asas 6. 5 tolak 3, 2. Memang wujud. So tak perlu tukar ke asas 6 dah. Okey. Dan last kali 3. So selesai. Operasi tolak lagi senang daripada operasi tambah tadi. Cuma be careful nak pinjam-pinjam ni. Okey. Boleh ke? Senang kan? Berbanding tambah tadi? Tapi trik dia di sinilah. Be careful bila kita meminjam tu. Okey, jangan pinjam. Kat ni kalau asas 6. Kalau asas 4, bila kita pinjam dia jadi 4 lah. Okey, boleh? Okey, next. Guna conversion of base. Okey, 4005 asas 6. Okey, bila kita guna conversion base, ada tak saya tulis? Oh, ada. Okey. Macam biasalah. 4 darab 6 kuasa 3, 0 darab 6 kuasa 2, 0 darab 6 kuasa 1, 5 darab 6 kuasa 0. Next. 3 darab 6 kuasa 2, 2 darab 6 kuasa 1, 5 darab 6 kuasa 0. Dapatlah. Okey, ini pakai kalkulator je sayang ya. Tak payah susah-susah nak tunjukkan. Dia tunjuk macam ni je. 4005 asas 6 adalah 869 asas 10. Ini adalah pengiraan kamu sendiri. Kamu gunalah kalkulator, buatlah kurungan, tarik properly kurungan 4 darab 6 kuasa 3 tutup kurungan tambah 0 darab 6 kuasa 2 dan seterusnya. Okay, so kamu tulislah properly. Nampak. So tak perlu tunjukkan working tu pun tak apa. Okay, ini untuk diri kamu sendiri. Working macam ni sahaja pun dah okay. Okay, Cikgu nak tanya. Maknanya kalau macam dia bagi asas 2 dekat situ, kita boleh tekan kalkulator je lah jadi asas 10. Asas 2 kepada asas, ya, boleh. Apa-apa asas pun. Maksudnya place value dengan digit value ni kamu tak tunjuk, tak apa, tak ada masalah. Okay, kamu tunjuk di sini je. Okay, kalau kat sini salah lah. Kan? Okay, tak payah tunjuk working-working yang panjang ni lah. Tapi kalau kamu nak tunjuk, still nak tulis, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah pun. Boleh aja. Okay. Kemudian 9 tolaklah dengan 5. 4. Okay, tak payah pinjam. 6 tolak 2, okay, boleh. 8 tolak 1 pun boleh. Sebab ini dalam asas 10. Okay, last bahagi balik dengan 6. So dapatlah 3, 2, 4, 0. Okay, yang saya risau adalah bila kamu bahagi yang first kosong, kamu tak tulis. Kemudian nanti final answer kamu dapat jawapan 3, 2, 4 asas 6. Itu yang paling bahaya. Bila kosong dia terlupa nak tulis. Kalau kosong kat tengah dia ingat. Kalau asas 2 pun sama. Asas 2 dia memang berhati-hati dengan kosong. Tapi kalau bukan asas 2, kamu selalu terlupa kosong yang permulaan. Okey.
Ini adalah kecuaian yang selalu berlaku lah. Okey, kalau asas 2, insya-Allah kamu takkan salah. Sebab kamu realise, okey, digit yang wujud untuk asas 2 hanyalah 1 dan kosong. Tapi untuk asas lain, selalunya kalau first ni kosong, selalu termiss. Okey, final answer hanya keluar 3, 2, 4 asas 6. Itu berhati-hati. Okey. So, kalau kosong kat tengah pun, insya-Allah selamat ni kosong yang permulaan. Oh, kosong, tak ada baki. Kamu pun tak tulis. Okey. So, berhati-hati. Cikgu nak tanya, kalau Ya, kita Amal. guna pembahagian tu kaedah yang lagi satu boleh ke? Yang Kaedah menggunakan lagi, nilai tempat. kaedah lagi satu, kaedah apa, Mak? Pembahagian dengan menggunakan nilai tempat. Pembahagian dengan menggunakan nilai tempat. Macam mana tu? Rasa otak saya tak boleh hadam. Pembahagian nilai tempat, maksud Amal? Cuba Amal tulis contoh, Amal tunjuk. Mana tu? Oh, yang kita buat tajuk sebelum ini. Boleh Amal. Boleh, tak ada masalah. Oh, okey cikgu. Sebab yang tu saya yang bahagi-bahagi ni saya lebih mahir yang tu. Amal cara yang sana. Boleh tak? Nah, muka surat 41. Boleh. Tak ada masalah. Bagus Amal. Gunakanlah segala knowledge yang kamu ada. Bila dalam exam tu, buat je lah apa gaya pun. Okey, tak apa. Cikgu skema jawapan biasanya dia ada yang setara. Kalau bukan cara ni. Boleh. Nak tulis dua-dua kaedah? Cukup masa ke? Kalau cukup masa, okey kot. Takut tak cukup masa. Okey, sebab kaedah bentuk lazim ni lebih cepat. Kaedah conversion base ni agak lambat. Kalau ada masa boleh Eric, tak ada masalah. Diizinkan. Okey. Untuk orang yang laju okey je. Untuk orang yang slow tu janganlah. Okey. Tak ada masalah. Okey, kita proceed. Soalan seterusnya. Boleh? Contoh 12. Contoh 11. B. Okey, contoh 11 B. Okey. Dah terlajak, sorry. Okey. 6, 2, 4, 1 asas 7 tolak 6, 1, 3 asas 7. Okey, again lah. Nak tolak dalam asas 7. 1 tolak 3 tak boleh. So kenalah pinjam. Okey. Pinjam rumah sebelah dia tinggal 3. Kita pinjam 1 tapi kita dapat 7. Okey. Tulis clearly 7. 7 tolak 3 tinggal 7 tolak 3 tinggal 7 tolak 3 7 tambah 1 8. 8 tolak 3 tinggal 5. Okey. Tak ada masalah. Okey, next 3. 3 tolak 1 dapat 2. Pun tak ada masalah. 7. Ini apa? 2 nak tolak 6. Tak boleh. Okey, pinjam orang sebelah dia tinggal 5. Kita pinjam 1, kita dapat 7. 7 tambah 2 jadi 9. 9 tolak 6, 3. Then 5 tolak 0, 5. Settle. Okey. So dapat jawapannya 5, 3, 2, 5 asas 7. Okey ke? Clear ke? Clear. Clear. Sebab kamu dah tengok dia asas yang lain pula. Jadi kamu dah senang lah. Okay, otak kamu dah hadam. Okay, again. Ini pun sama. 6, 2, 4, 1 asas 7. Tukar ke asas 10. Buat macam tadi lah. 1, 1 macam tadi ya. Nilai digit dia. 1, 1. Lepas tu dapat jawapan. Tukar balik ke asas 7. Bahagilah dengan 7, 7, 7, 7. Baca nilai daripada bawah ke atas. Dapat jawapan yang sama. Sebab kata Eric nak check. Nak check boleh. Cikgu, Ya, nak tanya. Ada kemungkinan ke, contohkan bila kita tolak tu nanti nombor tu lagi besar daripada nombor asas. Contoh macam sekarang, nombor dia sekarang ni 6249 tolak 611 kan. So 9 tolak 1 dapat 8. 8 kan lagi besar daripada asas 7. So kena tukar balik ke asas lah. Oh, okey. Okey. Bagus sama ni. Fikir merata-rata dia. Cabang-cabang otak dia. Asas 2 sebab dah pinjam tadi. Sebab mungkin dia dah ada nombor kat situ. Dia pinjam sebelah dia dapat lebih. Itu maksud amal. Kod. Kan? Okey. So now C pula kita tengok.
372 tolak 77. Untuk geng-geng ASK ni agaknya tidur-tidur baring-baring atas tilam kat rumah tu kan sebab easy sangat ya. Yes, Scott, adakah kamu baring di atas tilam? Santai-santai je dia orang kan. Okay, sabarlah kena slow-slow sebab yang bukan ASK dia orang tengok kali pertama dia macam suspend tu. Okay. So 728 tolak 77, 2 tolak 8 tak boleh pinjam sebelah. Asas 8 lah. 1 kita pinjam kita dapat 8. 8 tambah 2 adalah 10. 10 tolak 7 dapat 3. Okay. Sini tadi tinggal 6. 6 tolak 7 tak boleh. Itulah bagi dekat orang sendiri tak cukup nak tolak. So terpaksa pinjam orang sebelah. So orang sebelah tinggal 2. Dia pinjam 1 so dia jadi 8. 8 tambah 6 adalah 14 tolak 7 dapat 7. Ngam-ngam. Nasib baik ngam-ngam. Yang Maya. Okay, next. 2 tolak 0 jadi 2. So dapat jawapan 273. Sini pun sama macam tadi. Tukar daripada asas 8 ke asas 10. Okay. Tolakkan dia macam biasa. Dah tolak, bahagilah. 1/1. Okay kah sampai di sini? Ada apa-apa Okay, nak boleh. tanya di mana-mana? Semua okey ke? Boleh, Alhamdulillah. Okey, maksudnya walaupun kali pertama kamu tengok, tidaklah susah sangat, betul? Untuk yang bukan ASK lah. Okay, ASK dia dah biasa dah ni. Okey, boleh? Okey, so kita proceed. Kita cuba jawab beberapa soalan. Okey, boleh, bagus, Alhamdulillah. Maksudnya tak susah sangat lah ya. Okay, jangan panik-panik ya. Okey. Okey, saya bagi 3 soalan sahaja. Okey, mari kita cuba menjawab 3 soalan ini. Silakan, slow-slow. Saya bagi masa 5 minit. Boleh ya, gerak ya. Cikgu mute mic tu cikgu. Okey, saya cakap seorang-seorang. Thank you, Amma. Selalu lupa diri nak buka balik. Okey, kita jawab nombor 1 dahulu. Okey, nombor 1 dahulu. Boleh ke? Boleh. Okey, siapa yang dah ada working nak tunjukkan? Ke nak tulis dekat chat pun boleh. 1A dahulu. True or false? 1A. Tulis working dia. 1, 2, 3 asas 4. Tukar ke asas 10. Dan 2, 3 asas 8. Tukar ke asas 10. Apa dapat?
false. Okey, Neha cakap 1A false. Mama cakap true, 27 besar daripada 19. Okey, true. Silap. Tak apa. Biar salah sekarang, jangan salah masa exam SPM. True. Okey, maksudnya cepat dah kamu boleh buat ya? Okey, macam mana saya tunjuk working? Kamu tukar dululah kan? Okey, kamu tukar dulu ya. Okey, nampak ke? Okey. Satu, dua, tiga asas 4 ini kita tukar ke asas 10, kita akan dapat 27 asas 10. Manakala 23 asas 8 kita dapat 19 asas 10. Okey, ya Allah. Buruknya. So ini adalah true. Okey, now B. 7 2 asas 9 kecil daripada 3 4 1 asas 5. True or false? 65 kecil daripada 9. 7 2 asas 9 kita dapat berapa? 65 asas 10. 65 asas 10. Okey. 3 4 1 kita dapat 96 asas 10. 96 asas 10. Semua orang dapat ya? Alhamdulillah. Okey. Satu lagi yang boleh dibuat adalah soalan yang arrange number. Okey, saya pernah nampak banyak kali soalan objektif. Dia arrange tapi dia bagi nombor sepah-sepah, asas 8, asas 7, asas 6, asas 4. Kemudian dia suruh arrange ascending order ataupun descending order. Kamu pun susunlah. Okey, kamu tukar ke asas 10 semua nombor dulu, kemudian baru kamu susun. Okey, boleh? Okey, C, true or false? Wah, bagus laju. False. 452 kita dapat berapa? 176. 176. Okey. 334 kita dapat 220. 220. Very good. Very good kawan-kawan yang lain. Sorry saya very good amal je, kecil hati mereka. Semua orang yang berjaya dapat very good. Okey, maksudnya kamu achieve apa conversion, pertukaran base number itu. Alhamdulillah. Maksudnya saya berjayalah mengajar anda. Alhamdulillah. Saya risau je cikgu ajar tak faham. Especially yang tak ASK lah. Yang ASK dia dah ada prior knowledge. Okay. So now kita cuba soalan nombor 2. Kenapa dia jadi nombor 1? Okay. Nombor 2. Diberi 1, 1, 2, 3 asas 3 tambah Y asas 7. Tapi dapat final answer 118 asas 9. Kejap cikgu tengah kira. Silakan mengira. Penat saya cakap. Aduh lah cikgu ni. Kamu ni kena buka mic lah. Okey, semula ya. Terima kasih kepada semua yang bagi jawapan tadi ya. Awal-awal tadi dah dapat. Tio tadi dapat. Semua dapat ya. Okey, mula-mula
1122 asas 3 tukar ke asas 10, kamu dapat berapa? 43 asas 10. 45. Eh, 45. Silap cakap. 45. Ya, 45. Kenapa saya tak dapat 45? 44. 44. Kejap kita kira balik. 44 asas 10. Masalahnya ramai buat tu dapat 45. Kalau seorang tak apa tak. Aduh. Okey. 44 asas 10. Okey. 118 asas 9. Kita dapat berapa dalam asas 10? 98. Very good. 98 asas 10. Okey. So maksudnya mula-mula kita ambil 98 tolak dengan 44 dulu. Okey, 98 tolak dengan 44. So kamu akan dapat 54. 54 ini dalam asas 10. So tukar balik ke asas 7 dan kamu bahagi dengan 7. Betul? Bahagi dengan 7. So then kamu dapatlah jawapan dia 1. Sini 105. Asas 7. Okay. So dia nak Y saja. So betul lah jawapan kamu Y sama dengan 105. Tahniah kepada semua yang dapat menjawab. Very good. Okay. So 105 jawapan dia. Okay, now cuba jawab C pula. C. Wah, cepatnya. 269. Very good. Okay. So kita tukar satu-satu dulu. 110 asas 2 nak tukar ke asas 10 dapat berapa? Satu kosong asas 2 tukar ke asas 10 dapat berapa? 6. Okey. 278 asas 9 tukar ke asas 10 dapat berapa? 233. Oi, lajunya dia orang ni, saya tanya lagi. 233. 132 asas 4 dapat berapa? 30. Okey, then kamu tambah dapatlah jawapannya 269 asas 10. Okay, very good. So hari ni semua orang berjaya buat operasi tambah tolak. Okay, walaupun kita punya operasi tambah tolak ni simple saja berbanding yang kita belajar tadi, tapi sekurangnya kamu dah dapat. Okay, soalan yang lebih mencabar dan lebih susah kita tengok dekat GC, tugasan yang dah di-upload oleh Cikgu Fariza. Okay, so baru pukul 12 tapi saya dah habis dah. Okay, ya Cik Darmish angkat tangan, silakan. Apa soalan? Tak ada. Main-main tertekan. Okey, jangan stres nanti tertekan. Cikgu, saya nak tanya something. Tapi Sekejap Amar. Sekejap. Kenapa dia slow? Okey, tanya Amar. tapi yang ni macam saya tak tahulah, saya pun dah buat eksperimen banyak kali sebenarnya. Kan? Kan kalau cuba cikgu tunjuk satu yang ada bahagi berulang, cikgu. Bahagi berulang, kenapa? Sebab saya cuba try kan. Contohnya macam cuba cikgu tunjuk satu soalan yang gunakan bahagi tu. Back yang sikit ni? slide. Algoritma ke yang sana? Algoritma. Ni algoritma ya? Contohlah kan.
Kan 54 bahagi dengan 7. okey, Okey. 54 bahagi dengan 7 7 kan? kali 7, 49. Kan dapat jawapan 7.7. Lepas tu kan bila kita tekan kalkulator 0.7 darab dengan Okey. asas terbalik dapat tu. Tak boleh. Okey. Tak boleh. Okey. So, kena back ni mind. 7 kali 7 adalah 49. So then kita ambil 54 tolak 49. So balance-nya 5. Okey. So guna baki. Yes, guna baki Scott kata. Okey. Kemudian barulah 7 kosong 1 baki kosong. Yes, kena guna baki dari atas, tak boleh guna point. 7 kali kosong, tak nampak dah? 1. Okey. Oh. Okey. Minggu lepas rasanya saya dah sebutkan. Jangan guna point itu. Okey, jangan guna point. Tak betul cara tu. Okey. Tapi bagus Amar kerana bertanya lagi. Terima kasih Amar sebab dia sampai buat eksperimen. Betapa tak puas hatinya dengan benda ni. Bagus Amar. Very good. Okey. So, ya betul healing. Nampak healing bagi tips. Gunalah fraction. Okey, bagus healing. Okey, so sampai hari ni kita selesai tambah dan tolak. So saya rasa soalan penyelesaian pun kita boleh buat ya, betul? Okey. Tengok buku teks kamu muka surat 49 untuk soalan penyelesaian masalah. Okey. So saya anggap kita dah selesai lah tajuk bab ini, betul? So next class nanti kita nak buat boleh buat quiz atau exam berkaitan dengan dua bab inilah. Kita dah settle bab 1 dan bab 2. Kamu habiskan tugasan kamu dekat GC. Semua tugasan yang backdated pun buat juga. Okey, cikgu nak record semua tugasan dihantar. Okey. Lepas tu minggu depan dua bab yang kita dah settle ni kita bolehlah buat sedikit quiz ke, kita buat exam ke, kita nama dia topical exam. Boleh? Minggu depan lagi sekali. Okey, sebab kita punya kelas minggu pertama dengan minggu kedua agak stres pada saya, betul? Minggu pertama kita start dengan 1 minggu 2 kali kelas. Minggu ni dengan minggu lepas baru 1 kali. Jadi kita dah kejar dengan laju. So kita boleh buat praktis lebih banyak lah. Okey, kalau tak buat exam pun kita buat quiz ke Google Form, quizzes. Okey, boleh? So siapkan semua tugasan yang ada. So kita jumpa next class. Okay. Link kehadiran jangan lupa. Nanti saya share link kehadiran dekat Telegram. Nak bagi sekarang ke? Tunggu kejap lah, saya bagi kejap. Kejap. Nanti kalau dah keluar, kamu tak isi. Macam semalam. Kelas form 5. Kejap. Tunggu jap. Jangan live lagi. Jangan live. Jangan live, sabar, jangan live ya. Okey. Okey, link kehadiran. Okey, isi dulu link kehadiran. Cikgu. Ya. Cikgu Errol dah post kerja buat yang tu lah. Ya. Okey, Ru dah post kerja. Cikgu Fariza pun dah post kerja. Banyaknya kerja korang. Semalam Puan post kerja. Tak belajar lagi. Alhamdulillah rezeki. Okay, so sampai sini saja. Bye. Saya stop recording dulu. Okay, jangan